Pagi KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Saya Akmal Nazri, selamat datang ke pentaksiran Bilik Darjah. Saya pasti murid-murid semua tertanya-tanya kan, apa tu pentaksiran Bilik Darjah Abang Akmal? Sabar kerana kita akan bersama dengan seorang pegawai katanya. Pegawaikah? Nak tahu siapa? Jom kita tengok profilnya. Mari kita. Inilah pegawai yang saya masukkan tu, iaitu Dr. Norhana. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Akmal. Akmal pula apa khabar? Alhamdulillah terbaik Doktor. Sebelum kita nak tahu lebih lanjut lagi apa itu instrumen PBD ataupun pentaksiran bilik darjah, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini. Ini dia Cikgu Azliana. Apa khabar Cikgu Azliana? Sihat? Terbaik Cikgu Azliana. Okey, Doktor, saya pasti murid-murid tertanya-tanyakan, PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Tapi apa sebenarnya instrumen PBD ini Doktor? Silakan. Okey Akmal. Baiklah murid-murid, sebelum kita dengar apakah itu instrumen pentaksiran bilik darjah, kita ingat dahulu. Okey. Pernah tak dengar perkataan pentaksiran bilik darjah? Okey, saya sebut dulu. Pentaksiran bilik darjah atau juga dikenali sebagai PBD merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan dalam proses PDP, iaitu pada proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh murid di bilik darjah. Jadi dalam keadaan itu, murid akan dinilai secara berterusan sepanjang proses PDP itu berlangsung. Okey. Jadi apabila pentaksiran bilik darjah dilangsungkan berlaku di bilik darjah, murid berpeluang untuk dinilai secara menyeluruh dalam bilik darjah, bukan hanya pada aspek kognitif. Itu yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah. Jadi selepas ini kita akan lihat pula. Kita jawab soalan Akmal. Apakah instrumen bagi pentaksiran bilik darjah? Baik. Okey, mari kita mulakan. Inilah dia. Okey, ketika kita melihat pentaksiran bilik darjah, saya mulakan dengan paparan ini, iaitu panduan pelaksanaan bilik darjah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Okey, berdasarkan panduan ini, kita mulakan dengan pengenalan. Pentaksiran bilik darjah merupakan proses berterusan. Tadi saya dah jelaskan pada Akmal. Betul. Ya. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan dan kebolehan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Jadi sebelum bicara lagi tentang instrumen, kita sebut lagi perkara yang kedua yang penting berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, sebelum mula membuat pentaksiran terhadap murid, bermakna guru terlebih dahulu perlu menentukan hasil pembelajaran atau objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang ditentukan daripada standard kandungan dan standard pembelajaran. Baik. Standard kandungan dan standard pembelajaran ini boleh dirujuk dalam DSKP ataupun juga dikenali sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Jadi berikut, yang ni saya paparkan, yang ni dapat kita lihat bersama-sama. Apakah yang saya sebutkan, apakah yang saya maksudkan dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang digunakan untuk mentaksir murid tadi. Baik. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah instrumennya. Suspend doktor. Suspend. Memang Okey. Instrumen bagi pentaksiran bilik darjah secara umumnya terbahagi kepada tiga, iaitu pertama
guru. Kedua, pentaksiran kendiri. Dan ketiga, pentaksiran rakan sebaya. Oh. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga ini ada di dalam bilik darjah ketika satu-satu proses PDP ataupun proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Oh, okey, baik. Aha. Jadi daripada tiga instrumen pentaksiran tadi, kita akan lihat satu demi satu bagaimanakah kaedah untuk kita melaksanakan pentaksiran ini. Ya. Jadi kita lihat kaedah yang pertama untuk mentaksir PBD. Okey. Iaitu pertama, PBD boleh ditaksir berdasarkan pemerhatian. PBD juga boleh ditaksir berdasarkan lisan. Okey. Dan selain itu, PBD juga boleh ditaksir berdasarkan penulisan. Okey, itu dia. Ya, Akmal. Itu dia saya perkenalkan apakah pentaksiran bilik darjah atau PBD dan saya jawab soalan Akmal, apakah instrumen bagi pentaksiran bilik darjah. Okey, itulah dia instrumen yang ada di dalam pentaksiran yang bilik darjah kan doktor, yang baru saja disampaikan oleh doktor tadi. Saya pasti murid nak tahu lebih mendalam lagi kan mengenai PBD ni, tapi kita nak rehat dulu. Anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam PBD. Baiklah murid-murid, kita masih lagi menyaksikan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Dr. Nurhana kita. Doktor okey doktor? Okey. Ramai murid-murid sebenarnya nak tahu. Saya okey doktor. Ni ramai murid ni sebenarnya nak tahu lagi apa yang ada dalam kaedah PBD ni doktor. Jadi jom kita sambung lagi kita punya perbincangan ini. Silakan doktor. Kita sambung lagi perbincangan kita atau perkongsian kita berkaitan dengan instrumen pentaksiran bilik darjah. Baik. Okey, tadi saya dah sebutkan pentaksiran bilik darjah terbahagi kepada ada tiga, iaitu pemerhatian, lisan dan penulisan. Okey, berikutnya. Okey. Kita lihat apa yang ada dalam pemerhatian, apa yang ada dalam lisan dan apa yang ada dalam penulisan. Bagaimana pentaksiran melalui pemerhatian dilaksanakan? Okey, pentaksiran melalui pemerhatian dilaksanakan menggunakan tiga alat. Okey. Tapi walau bagaimanapun, apa yang saya bicarakan ini merupakan cadangan. Di peringkat bilik darjah masing-masing, guru sebenarnya mempunyai flexibility ataupun kebebasan untuk menggunakan instrumen-instrumen lain yang difikirkan bersesuaian untuk tujuan mentaksir murid-murid semasa proses PDP berlangsung. Okey, kita lihat dulu pada kaedah yang pertama yang saya sebutkan tadi, iaitu kaedah pemerhatian. Baik. Cadangan ya untuk kaedah pemerhatian untuk mentaksir PBD, pertama menggunakan senarai semak, kedua menggunakan anekdot, ketiga menggunakan rekod berterusan, dan pada masa itu ya, di samping itu guru juga boleh menggunakan gambar aktiviti. Kemudian bagi pentaksiran yang dilaksanakan menggunakan kaedah lisan, Okey. guru boleh melihat interaksi respon guru dalam bentuk soalan lisan antara murid dengan guru. Boleh juga dalam bentuk soalan lisan murid dengan murid atau melalui aktiviti yang dilaksanakan oleh murid seperti mendeklamasi saja. Seterusnya, satu lagi Ahmad, iaitu pentaksiran yang menggunakan instrumen penulisan. Untuk penulisan pula, guru-guru boleh menggunakan lembaran kerja yang mungkin dalam bentuk soalan latihan dan juga boleh menggunakan lembaran kerja dalam bentuk jadual. Setiap satu ini, saya akan perincikan lagi pada perbincangan seterusnya. Okey, baik. Ini dia. Jadi, kita lihat satu persatu apa yang saya perkatakan tadi, iaitu pentaksiran yang dilaksanakan secara pemerhatian. Yang ini saya senaraikan tadi. Yang pertama, senarai semak, dah sebut tadi. Kedua, anekdot dan rekod berterusan juga saya sebutkan tadi. Kita lihat contoh-contohnya. Baik.
Okey, ini ialah contoh cadangan ya bagi penggunaan senarai semak sekiranya di dalam bilik darjah guru-guru menggunakan senarai semak untuk mentaksir tahap penguasaan murid. Kalau kita lihat di sini, bila saya menyebut tentang mentaksir tahap penguasaan murid, guru perlu kembali merujuk kepada rubrik yang ada dalam DSKP. Okey, ini ialah contoh senarai semak. Bagaimana senarai semak ni nak digunakan? Contohnya sekarang yang saya paparkan ialah senarai semak untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi yang ada pada atau yang dipelajari oleh murid tingkatan 1. Okey, dalam senarai semak tersebut, di ruang pertama kita ada bilangan, ruang kedua kita ada nama murid dan seterusnya kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru boleh menandakan pada senarai semak tersebut apakah kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai oleh murid, dan pada masa yang sama sekiranya memerlukan catatan tambahan, guru boleh lengkapkan di ruang catatan. Inilah satu contoh, satu cadangan bagaimana pentaksiran secara pemerhatian boleh dilaksanakan menggunakan senarai semak. Baik. Okey, seterusnya kita lihat pula yang ni saya sebutkan yang kedua tadi, iaitu pentaksiran, masih lagi pentaksiran secara pemerhatian, tetapi kali ini kita menggunakan pula kaedah anekdot ataupun catatan ringkas. Okey, yang saya paparkan di sini ialah contoh bagi bagaimana agaknya anekdot nak digunakan oleh rakan-rakan guru untuk mentaksir murid. Sebagaimana yang saya sebut tadi, anekdot ialah catatan ringkas. Jadi dalam keadaan tersebut, guru yang memang mengenali murid yang ada di hadapannya di dalam bilik darjah mencatatkan. Catatan ini agaknya untuk siapa? Contoh yang saya letak di sini, pada 13 hari bulan 10 2016, hari Khamis. Okey. Murid telah membersihkan kelasnya tanpa disuruh atau dikawal selia oleh guru. Dia terus bertugas membersihkan kelas dengan menyapu, menyusun meja dan seterusnya lah. Jadi dalam keadaan itu, guru membuat catatan. Kerana tadi saya katakan, pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dan pentaksiran yang menyeluruh. Jadi dalam aspek ini, kenapa catatan ini atau anekdot ini kita terima juga sebagai satu daripada instrumen dalam pentaksiran PBD. Kerana daripada catatan ini, guru dapat mengenali muridnya, bagaimana sikap muridnya. Ya, kerana tadi saya katakan pentaksiran ini merupakan pentaksiran yang menyeluruh. Okey. Seterusnya Akmal, kita lihat pula seterusnya ya. Silakan. Okey. Pentaksiran secara pemerhatian. Masih lagi kaedah yang pertama, iaitu pentaksiran secara pemerhatian. Kali ini kita gunakan pula catatan rekod berterusan. Bila saya katakan catatan rekod berterusan ini dah tentulah memerlukan catatan peringkat demi peringkat ataupun beberapa pengkisahan. Pengkisahan di situ maksudnya bukanlah kita nak buat cerita penglipu lara, tetapi apa yang berlaku. Jadi kita lihat contoh. Contoh, katalah berdasarkan pemerhatian guru, sebab tadi kita guna kaedah pemerhatian lagi, kita masih berada di kaedah pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian guru, Amirah dilantik sebagai ketua kumpulan untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Jadi selaku ketua, Amirah membahagikan tugas kepada ahli kumpulannya. Agaknya Amirah buat sesuatu tak dalam keadaan tu? Mesti dia buat, cikgu. Ya, jadi dalam keadaan itu Amirah mampu menunjukkan keterampilannya sebagai pemimpin dalam kumpulannya. Jadi ini juga boleh dianggap sebagai satu bentuk pentaksiran kepada murid. Sebab apa boleh ditaksir? Kerana tadi saya sebutkan pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang menyeluruh, tidak terhad kepada aras kognitif semata-mata. Jadi Akmal, kita dah selesaikan tiga instrumen, kaedah. Yang pertama tadi apa dia buat murid? Betul. Yang kedua apa? Dan yang ketiga? Betul.
Doktor, diorang jawab semua betul lah doktor. Maknanya dia faham. saya Tahniah, tak Akmal faham. pandai kena. Saya je tak faham ni. Kenapa ni? Okey, sambung. Okey, seterusnya kalau kita Selingan dapat lihat. sikit-sikit. Apa yang doktor nak kongsikan Okey, adalah seterusnya tadi saya sebutkan dalam pemerhatian juga guru dicadangkan supaya masukkan, ambil gambar ketika murid-murid laksanakan aktiviti. Kenapa agaknya? Supaya saya rasa orang yang melihat laporan tersebut pun dia akan lagi percaya kot. Dia akan lagi dapat menarik sebenarnya. Akmal pernah tak mendengar biar gambar berbicara? Sering kali saya mendengar dia. Jadi dalam keadaan ini, gambar juga merupakan satu perekodan yang boleh menjelaskan tentang pelibatan murid. Okey. Dan itulah yang juga boleh dilihat oleh guru, boleh digunakan oleh guru sebagai bukti kepada pentaksiran yang telah dilaksanakan. Dan dalam konteks ini, pentaksiran yang guru laksanakan ialah pentaksiran dalam bentuk pemerhatian. Itulah dia pentaksiran secara pemerhatiannya doktor. Dan katanya doktor juga nak terangkan mengenai pentaksiran orang kata apa secara lisan. Macam mana pula tu doktor? Okey, jom kita lihat. Pentaksiran secara lisan. Bagaimana PBD ditaksir melalui pemerhatian lisan? Pertama, guru akan melihat bagaimana interaksi antara murid dengan guru. Bermakna ketika itu guru boleh mentaksir murid ketika guru bersoal jawab dengan murid. Kedua, interaksi antara murid dengan murid. Guru memerhatikan bagaimana murid berinteraksi dengan murid dan dari situ PBD boleh ditaksir. Seterusnya pula interaksi murid dengan pembelajaran. Jadi kita lihat contohnya di sini. Ini ialah contoh bagaimana guru boleh mentaksir PBD secara lisan dengan melihat interaksi murid dengan guru. Guru boleh bertanya soalan, tapi dalam keadaan ini adalah contoh. Guru tidak perlu menyediakan catatan sebegini bagi menyatakan tentang pentaksiran lisan. Seterusnya, ini pula merupakan pentaksiran yang boleh dilaksanakan atau contoh pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk menilai pentaksiran murid dengan murid atau rakan sebaya, iaitu ketika murid berinteraksi dengan rakan sebayanya. Okey, seterusnya lagi kita lihat pentaksiran secara lisan juga boleh ditaksir ketika murid berinteraksi dengan bahan, iaitu ketika murid mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran, contoh bersyair dan sebagainya. Okey, seterusnya. Seterusnya kita lihat pula bagaimana pentaksiran secara penulisan tak dilaksanakan atau boleh dilaksanakan. Yang tadi saya sebutkan antaranya ialah menggunakan lembaran kerja. Lembaran kerja boleh dalam dua bentuk. Mungkin dalam bentuk soalan latihan atau dalam bentuk jadual. Jadi berikut merupakan paparan contoh bagaimana pentaksiran PBD dilaksanakan secara penulisan dengan menggunakan lembaran kerja. Manakala yang berikut pula merupakan contoh penggunaan lembaran kerja dalam bentuk jadual. Seterusnya doktor, nampaknya kita kena berhenti rehat dulu doktor. Sebab tadi pun kita tengok dah kan, secara lisan, secara gambar kan doktor tadi kan. Betul ke gambar doktor? Kenapa doktor terus saya macam tu doktor? Takut kita ada saya. Lisan, kita ada pemerhatian dan kita ada penulisan. Penulisan itu yang saya nak masukkan tadi. Okey, jadi jangan berpening kembali, kita nak berhenti rehat dulu. Murid semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam pentaksiran Bilik Darjah. Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya Akmal Nazri. Doktor, jom kita sambung balik kita punya perbincangan di dalam instrumen PBD ni. Boleh ke? Okey, boleh. Okey, silakan. Jadi kita lihat seterusnya. Kita dah sebutkan 3 kaedah pentaksiran tadi, iaitu lisan, pemerhatian dan penulisan. Okey, seterusnya kita lihat selain daripada 3 kaedah tadi, guru juga boleh melaksanakan pentaksiran dengan meminta murid melaksanakan pentaksiran kendiri. Okey, bagaimana caranya? Sebagaimana yang dipaparkan, iaitu pertama dengan menyediakan lembaran pentaksiran kendiri atau lembaran refleksi. Murid boleh membuat refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari. Kedua, penggunaan rubrik, dan yang ketiga, penggunaan senarai semak.
Kita lihat huraian setiap satu. Pentaksiran kendiri, ya, boleh menggunakan lembaran pentaksiran kendiri, tadi saya dah sebut, penggunaan rubrik, penggunaan senarai semak, dan satu lagi yang boleh ditambah selain dari 3 tadi ialah skala kadar. Kita lihat satu persatu. Ini ialah contoh bagi lembaran pentaksiran kendiri ataupun lembaran refleksi yang boleh digunakan oleh murid. Bermakna murid menilai apakah yang telah mereka fahami, apa yang telah mereka kuasai dalam satu-satu proses PDP. Seterusnya, ini pula ya, pentaksiran kendiri menggunakan rubrik ataupun borang yang boleh murid tandakan manakah aspek yang telah mereka fahami, yang telah mereka kuasai berdasarkan proses PDP yang dikendalikan oleh guru. Okey, seterusnya lagi kita lihat. Ini ialah contoh penggunaan senarai semak sekiranya guru mahu murid menilai membuat pentaksiran kendiri. Ya, jadi murid boleh mengatakan ya ataupun tidak pada aspek kemahiran yang telah dikuasai oleh murid atau yang telah diajarkan kepada murid. Okey, seterusnya satu lagi bentuk pentaksiran PBD yang boleh digunakan ialah pentaksiran rakan sebaya. Tadi kita lihat bagaimana murid membuat refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Tapi kali ini kita memberi ruang kepada rakannya pula menilai rakan sebaya atau rakan sekelasnya. Contoh aktiviti pentaksiran rakan sebaya. Pertama, dengan cara memberi ruang kepada murid untuk menyemak hasil kerja rakan berdasarkan objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Yang kedua, perbincangan secara formal. Guru boleh melihat bagaimana pelibatan murid dan minta murid rakan menilai rakan di dalam bilik darjah tentang bagaimana interaksi rakannya dalam perbincangan kumpulan secara formal. Kemudian, ketiga, memeriksa atau memberi skor terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh rakan dalam kumpulan atau rakan dalam kelas atau rakan dalam bilik darjah. Dan seterusnya, keempat, perbincangan dan maklum balas. Dalam keadaan itu, murid boleh menilai rakannya dengan cara memberi maklum balas tentang pelibatan rakannya. Contoh ketika melaksanakan pengajaran berasaskan projek dan lain-lain kerja kumpulan. Dan yang kelima ialah bila tadi saya sebut kerja berkumpulan, satu lagi ruang yang boleh digunakan oleh guru untuk mentaksir PBD menggunakan kaedah pentaksiran rakan sebaya ialah rakan atau murid menilai rakannya ketika mereka sama-sama melaksanakan satu-satu kerja kumpulan. Kerana dalam keadaan ini murid yang terlibat sama secara langsung dan mereka tahu bagaimana pelibatan rakan mereka yang mungkin ada kalanya tidak diperhatikan atau terlepas pandang oleh guru. Jadi dalam keadaan itu kita berlaku adil, guru ada ruang untuk menilai, murid juga ada ruang untuk menilai. Jadi untuk tujuan pentaksiran rakan sebaya supaya nampak lebih telus, dicadangkan supaya guru menyediakan borang maklum balas. Ini ialah contoh bagaimana borang maklum balas untuk pentaksiran rakan sebaya ya boleh digunakan oleh guru dan digunakan oleh murid untuk menilai rakan dalam kelas, dalam kumpulan atau dalam bilik darjahnya. Cik Akmal. Itulah dia doktor mengenai pentaksiran bilik darjah. Saya pasti ini bukan saja memberikan kebaikan kepada murid, malah juga memberikan kebaikan kepada guru-guru juga kan, supaya guru-guru ini sentiasa memberikan satu idea yang orang kata kreatif kan kepada murid-murid. Okey, rumusannya doktor. Okey, jadi sekarang kita dah bicarakan tentang instrumen yang boleh digunakan untuk pentaksiran bilik darjah. Jadi kita sampai ke bahagian rumusan. Apapun keadaannya ketika melaksanakan PBD atau pentaksiran bilik darjah, kita harus faham bahawa pentaksiran bilik darjah merupakan sebahagian daripada PDP yang melibatkan proses mengumpul, menganalisis maklumat serta membuat refleksi terhadap PDP yang dilaksanakan secara berterusan. Dan dalam keadaan ini kita harus ingat bahawa pelaksanaan PBD yang betul akan memberi gambaran yang jelas tentang penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum. Itu sebab tadi saya kata
PBD menilai secara keseluruhan bukan hanya aspek kognitif. Dan yang lebih penting yang perlu kita ingat bahawa segala maklumat yang diperoleh dalam pentaksiran bilik darjah tadi bukan bertujuan untuk membuat perbandingan antara murid. Jadi, sebaliknya maklumat tersebut hendaklah digunakan oleh pihak sekolah, oleh pihak ibu bapa, oleh guru dan pihak-pihak yang terlibat untuk merancang apakah agaknya tindakan susulan yang boleh dilaksanakan bagi menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Itu sebabnya tadi kita sebutkan bahawa dalam pentaksiran bilik darjah, tahap penguasaan murid itu yang penting dan tahap penguasaan ini boleh dinilai secara berterusan dan ditambah baik berdasarkan satu-satu pentaksiran. Itulah dia Akmal. Apa yang kita nak sebutkan tentang instrumen PBD. Terima kasih banyak Dr. Nurhana di atas perbincangan tersebut dan juga tak lupa kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Azliana. Diharapkan sekali sebanyak ini juga memberikan orang kata inspirasi kan kepada guru-guru di luar sana. Baiklah, kita akan jumpa lagi di PBD seterusnya ataupun pentaksiran bilik darjah. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.